Okey. So kita mula bab 10. Okey, yang ini kalau kamu dengar betul-betul, okey, bila kamu dengar betul-betul, so dah save lah satu bab yang masuk dalam periksa, pada masuk dalam pentas tu, kamu ada 9 bab yang kena ulang kaji. Okey, bab-bab ni yang 10 ni kamu kena dengar betul-betul. Okey, so kat sini cikgu dah bagi nota dia. Nota dia ialah mengenai kecerunan. Okey, kecerunan ni merupakan satu garis lurus yang dia tak berada, yang dia berada dalam keadaan sengit. Okey, lurus. Okey, dan mempunyai darjah kecuraman. Okey, darjah kecuraman. Okey, kecerunan suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, kalau baca pun tak faham, nanti kita tengok macam mana yang dikatakan dengan kecerunan garis lurus. Sorry bising rumah sebelah, dinding sebelah buat renovation. Okey, semakin besar nilai mutlak kecerunan, dilabelkan dengan M. Semakin curam garis lurus tersebut. Apa yang dia katakan tu? Okey, semakin cerun. Nilai dia semakin cerun lagi besar. Garis tu adalah lagi macam ni. Makin lama makin tegak. Selama hari ni kita berjalan landai macam ni, lurus. So bila kita jalan, boleh jalan macam biasa. Kita naik basikal pun macam biasa boleh. Kita mak kita, ayah kita bawa kereta pun boleh. Tapi bila kita berada dalam keadaan bukit, kawasan berbukit, bila kita nak naik mungkin agak payah bagi kita. Apatah lagi untuk naik basikal. So makin lama makin curam, nilainya makin besar. Bila makin besar darjah kecuraman tu maka lagi susah untuk kita naik. Bila makin susah tu bermaksud makin besar lah. Okey, kat sini cikgu akan highlightkan tanda positif. Tanda positif atau negatif kecerunan menunjukkan arah condong garis tersebut. So dia ada positif, ada negatif. Dia nanti kita tengok apa yang dikatakan positif macam mana, negatif macam mana. Ini satu soalan ya. Okey, so kat sini ada tambahan. Okey, cikgu nak kamu buat kecerunan Oh tak perlu kot. Sebab apa cikgu nak tunjukkan nanti ada next soalan pada ni. Okey, dia. Okey, so kamu nampak 6 6 kotak kat sini. Bermaksud kecerunan itu sendiri ada 3 keadaan. Yang mana ketiga-tiga keadaan gunakan rumus dia. Okey, so rumus pertama kamu tulis itu kecerunan. Okey, kan. Okay. Jika ada 2 titik koordinat. Okey. Example. X1, Y1. Dan B. X2, Y2. Kamu buat Y2 tu kat bawah tau. Y1, Y2 kat bawah tau. Sebab cikgu tak boleh jadikan dia kecil. Ni kalau soalan ada 2 koordinat macam mana? Okey, formula dia macam mana? So formula dia macam ni. Ya, cikgu ada masalah dengan pen ni, dia jadi lambat. Tapi kalau bukan Google Meet dia okey. So guna Y1. Sekejap ya. Y1 tolak Y2 per. Kenapa? Ada orang ke kat luar? Tak ada ni, tapi X1 tolak X2. Nanti kita beli makanan ya. Nanti mami order kat Panda. Jadi dia order kat Panda. Okay, X1 tolak X2. Tak boleh lah. Ni. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2.
Okey, seterusnya kalau kamu jumpa satu garis, ada garis yang memotong aksi X dan aksi Y. Satu garis yang memotong paksi X dan paksi Y. Macam mana? Negatif lintasan Y bahagi lintasan X. Bila dia mesti wajib ada negatif di sini. Ni ada nampak ni negatif ni. Cikgu highlightkan negatif ni. Mesti ada negatif. Dia special sebab dia rumus. Rumus tu memang dah wujudkan negatif. Okey, kejap ya. Sebentar ya, kejap ya. Ada masalah anak kejap. Okey. Minta maaf. Okey, dan yang ketiga, rumus yang ketiga, jika jika diberi suatu segitiga bersudut tegak. Cikgu rasa kamu dah pernah tengok bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, saya buat ni. Okey. Tegak ni. Ni segitiga bersudut tegak. Dan biasanya segitiga bersudut tegak ni dia ada apa ya? Dia ada bentuk ni petak ni. Ni segitiga bersudut tegak. Kamu nampak kan bentuk condong tu, garis condong tu. Itulah yang kita kena cari. Okey, so kalau macam ni, okey, apa yang perlu kita tahu ialah ni. Kalau garis tegak macam ni, kita panggil dia jarak mencancang. Ni garis tegak ni. Yang tepi ni jarak mencancang. Manakala yang bawah ni, nama dia jarak mengufuk. Yang bawah ni jarak mengufuk. Labelkan siap-siap. Alamak, tak nampak pula. 20. Okey, jarak mengufuk. Jadi formula dia macam mana? Okey, jarak cancang bahagi jarak ufuk. Bahagi jarak ufuk. Ni garis. Ni. Jarak cancang bagi jarak ufuk. Okey, salin dahulu. Okey. So ni formula yang kita akan guna sampai habis topik. Okey, kita akan pergi ke soalan seterusnya. Sempat salin kan? Sempat. Okey, so ni jenis-jenis kecerunan. Kamu jumpa lagi nota ni, jenis kecerunan. Ada 4 kotak kosong ke atas. Okey, kalau kamu tengok ni kecerunan dia. Lepas ni kamu tengok, kita belum kira ya, ni jenis saja. Ni jenis kecerunan apa? Ni kecerunan positif. Kecerunan positif
ni bermaksud daripada rendah ke atas. Daripada rendah ke atas. Kecerunan positif. Tapi daripada atas ke bawah kita panggil kecerunan negatif. Yang ini landai je macam ni. Garis dia landai macam lantai. Bila garis landai macam tu, lurus, kita panggil kecerunan kosong. Kecerunan dia kosong. Ataupun kita panggil tiada bukan tiada kecerunan, tak boleh. Tiada kecerunan. Kosong bermaksud tiada kecerunan. Okey, sekarang kamu tengok garis warna merah untuk D tu. Garis dia tegak. Bila garis tegak, kamu rasa boleh tak kita naik sesuatu bukit yang ada garis tegak? Banyak gunung ke, naik basikal ke, jalan kaki ke, boleh tak kita naik kecerunan yang kecerunan dia betul-betul tegak? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Bila tak boleh, ikut logik kita akan cakap dia tidak tertakrif. Tak boleh takrifkan pun kecerunan tu. Sebab apa? Memang tak logik. Sebab tak logik. Mana ada kecerunan macam ni tegak. Macam mana kita nak jalan tegak macam ni? Macam mana basikal nak jalan? Macam mana lori nak jalan? Kereta nak jalan? So tak boleh kan? So tak tertakrif. So ada 4 jenis kecerunan. Positif, negatif, kosong, tak tertakrif. Okey? Itu dia punya jenis kecerunan. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, dapatkan kecerunan berikut. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi ni. Kalau ada koordinat, kalau ada pintasan, kalau ada segitiga. Okey, tengok yang pertama ada apa? Ada 2 koordinat. Ada 2 koordinat. Okey, jadi kat sini kamu boleh menyatakan. Okey, koordinat R tu kamu nak buat apa? Okey, X1, Y1. X1, Y1. Okey, manakala X ni kamu labelkan X2, Y2. Okey, macam tu. Okey, bila kamu dah siap-siap labelkan tu, masukkan dalam formula. Formula kata Y1 tolak Y2 kan? Okey, Y1 kamu mana? Y1 kita adalah 1. 1 tolak Y2. 3. Per X1 berapa? Negatif 1. Tolak X2. Tolaklah 5. Buat per macam tu. Buat per macam tu. Lepas tu kamu kira. Sama dengan berapa tu? 1 tolak 3 negatif 2. Per negatif 1 tolak 5. Negatif 6. Buat pun macam tu. Okey. Kamu mesti sama dengan cikgu ya. Don't do anything else. Jangan buat benda lain. Okey, sebab you kena kira. You tak kira pun at least you menulis. Okey, dah dapat macam ni. Negatif 2 bahagi negatif 6. Kamu guna kalkulator. Negatif 2, ABC negatif 6. Kamu dapat berapa? 1/3. Okay, 1/3. Jangan jadikan dia perpuluhan. Kalau perpuluhan sampai ke sudah, kamu punya perpuluhan tak habis-habis. Okay, tekan ABC. So, you akan dapat 1/3. 1/3 macam ni. Tu kecerunan kita. So, bila kamu tengok kecerunan tu, okay, positif ke negatif? Ada tanda positif tak? Ada tanda negatif tak? Tak ada tanda negatif. Dia positif. Bermaksud positif betul lah daripada rendah ke atas. Daripada bawah ke atas. Itu positif. Okay? Okay, dapat sama-sama dengan cikgu? Dapat. Okay, ke soalan B. Soalan B. Okay, soalan B cikgu cakap apa? Kalau ada garis yang memotong paksi X dan paksi
dia akan menghasilkan pintasan X dan pintasan Y. Kamu tengok gambar B. Okay, gambar B pintasan Y dia dah bagi dah 5 dan pintasan X dia dah bagi 6. So kamu hanya masukkan dalam formula saja iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, macam tu, masukkan dalam formula saja. Negatif jangan lupa, mesti ada negatif depan tu. Sebab itu wajib. Sebab dia formula. Kamu masukkan negatif pintasan Y. Pintasan Y tu 5. Bila ada negatif, you put negative 5 like that. Then divide with 6. Sebab 6 adalah pintasan X. Masukkan 6 macam tu. Okey. Agak-agak berapa jawapan awak? Negatif 5 per 6. Negatif 0.8333. Tak mau tahu macam tu Najia. You need to change into ABC juga. Because bila you dapat nombor perpuluhan, dia tak tepat. Dia tekan ABC. So jawapan kamu mesti lagi negatif 5 per 6. Okay? Kalau kamu tengok kat situ, garis dia daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah, condong atas ke bawah. Bermaksud jenis kecerunan itu adalah kecerunan negatif. Kecerunan negatif, tengok dia punya nilai dia. Nilai dia negatif. So betul lah apa yang kita kira dengan apa yang cikgu bagi nota tadi menunjukkan kecerunan negatif. Okey, mesti berpadanan. Mesti ngam. Mesti sama. Okay? Janganlah pula bila kamu dapat negatif, tiba-tiba kecerunan kamu sebenarnya daripada rendah ke atas. So mesti ada mistake kat mana-mana tu. Okay, kita pergi ke soalan C. Soalan C ni ada, cikgu minta kamu jangan tengok yang ni. Yang ni jangan tengok ya. Ni. Yang ni jangan tengok. Kamu perlu kira, tak ada. Jangan tengok ke? Sebenarnya boleh je kira. Tak apalah, tak jadi. Okey. Kita akan buat dulu PQ. PQ yang bawah ni. Kita akan buat PQ. PQ. Oh, PQ ni lah yang tak boleh. Sorry. PQ ni yang tak boleh. Padamkan PQ tu, kamu correction tape ke, kamu pangkahkan ke. PQ tu. Okey. Down. Okey, kamu labelkanlah ni. X1, Y1. Okey, cikgu kalau saya nak labelkan X2 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. X2, Y2. So yang satu lagi ni X1, Y1. Macam tu. Tak nampaklah pula. Tak boleh. Tak kisah. Boleh sahaja. Janji kamu jangan pergi buat X1, X2. Jangan. X1, X2 tu untuk rumus. Okey, dan masukkan dalam formula. Y1 tolak Y2 per apa YI? Per X1 tolak X2. Masukkan macam tu. Okey, so X1 awak tadi berapa? 4 tolak 9 per negatif 1 tolak 5. Okey, kamu kira dulu. Cikgu nak tengok kat depan tu ada apa kat depan rumah tu. Okay, sorry. Banyak gangguan hari ni. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 5 per negatif 6. Apa? 5 per 6. Negatif 5 per negatif 6. Negatif 5 per negatif 6. Itu belum habis lagi jawapan tu.
5/6. Kamu akan dapat 5/6, betul tak? Kamu akan dapat negatif 5, memanglah dapat negatif 5 per negatif 6. Tapi bila kamu guna kalkulator, jawapan last akan dapat 5/6. Sebab kamu kena pastikan bahawa garis ini adalah jenis kecerunan positif. So that you punya jawapan mesti akhirnya positif. Sebab daripada rendah ke atas, kecerunan tu positif. Okey, kena pastikan kat sini. Okey, tengok soalan D. Okey, kalau sebelum menjawab, agak-agak jawapan ini positif ke negatif? Negatif. Okey, so negatif kan? Kawan dah cakap negatif. So kita kena buktikan betul tak jawapan kita negatif. Bila nak buktikan jawapan itu kita tengoklah. Kecerunan yang macam mana kita kena guna. Yang ni memintas paksi X dan paksi Y. So kita masukkan dalam formula. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Macam ni. Okey, dapatkan untuk cikgu berapa? Negatif 7/12. Okey, negatif 7/12. Sorry. Negatif 7/12. Macam ni. Kalau kamu tekan kalkulator dapat perpuluhan, tolong tukar balik semula guna ABC. Because kecerunan dia lagi suka dalam keadaan pecahan macam ni. Okey, boleh? Boleh. Cepat Salim? Boleh. Boleh, okey, good. Okey, kita pergi soalan E. Okey, kalau soalan E, kamu tengok kecerunan dia positif ke negatif? Kecerunan positif ke negatif kalau soalan E ni? Positif. 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 So bila kita dah stick jawapan positif, so we need to prove it. Dia mesti positif. So kat sini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, kita kena pastikan jarak mencancang iaitu jarak tegak bahagi jarak mengufuk. Okey, kamu buat kat situ jarak mencancang J cancang bahagi J ufuk. Ni sebenarnya cikgu pun nak short form lagi kan. Sebenarnya kalau ikut cikgu short form lagi senang. JC per JU. Senang ingat, senang tu tapi cikgu tak nak lah. Kamu kena biasakan benda tu. Okey, so jarak cancang kita sama dengan 4 bahagikan dengan 6. So, berapa kita dapat? Berapa kita dapat? 2/3. Apa? 9/3? 2/3? 2/3. Kita dapat 2/3. Macam tu. Okey. Cikgu bagi kamu untuk susunan F. Okay, semua kena cuba. Okay, cuba soalan F. Okey, dah dapat soalan F? Dah. Okey, soalan F dapat berapa? 2/3. 2/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3 salah. Negatif 2/3 salah. Sebab kalau kamu tengok dia kecerunan positif ke negatif tu? Positif. Daripada rendah ke atas. Dia positif. Kecerunan tu mesti positif.
So macam mana kita nak buat? Nak tahu dia positif tak? Negatif. Yang ini selalu peralat salah. Sebab apa dia rasa dah ada negatif, so they no need to put negatif. So itu konsep yang salah. Bila dah ada negatif, kamu pastikan mesti letak negatif juga. Okay, tengok cikgu buat macam mana. Okay, kita punya formula. So kat situ ada negatif. Negatif ni wajib. Wajib. So pintasan Y kita pun ada negatif. So we need to put another negative. Macam tu. Kita letak lagi negatif tu sebab kita bawa kepunyaan pintasan Y. Sebab negatif yang sedia ada itu adalah rumus. Bukan sebab dia kata, oh kau dah ada negatif tak perlu bawa. Tak ada, tak ada. Tak ada. Kamu kena bawa juga. Okey, bagi pintasan Y. Ya, siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Dengar macam ada orang raise hand tu. Okey, so negatif sama dengan positif 6. Tukarkan dengan 9. So jawapan awak akan jadi 2/3 juga. Okey, jawapan awak akan jadi 2/3. Macam ni. Sebab kita nak pastikan dia adalah positif. Jenis keturunan positif. Okey, kita cuba soalan G. Okay, dipersilakan G dengan H. Buat, kamu tengok, kamu jawab sekarang. Cikgu takkan bagi soalan untuk return. Kamu buat, kamu kira. Biar input tu sama-sama dapat hari ni. Tak nak delay-delay. Ada yang dapat? Ada yang dapat untuk kedua-duanya? Okay, siapa nak cuba G? Okay, silakan. Okay, siapa nak cuba G? Raja, respon please. Raja, respon please. Cikgu Syam. Okay, Cheng. Okay. Negatif 6 per negatif 9 sama dengan negatif 2/3. Okay. Negatif 9. So akan dapat negatif 2/3. Okay, betul. Thank you. Okay, orang lain untuk H. Siapa nak cuba H? Siapa nak cuba H?
Amoy. You need to calculate faster. Kira dengan cepat. Ada Natasha cikgu. Ada Natasha, Sheila? Kosong negatif 10. Kosong negatif 10, salah. Y2 awak mana? 5, negatif 5 dengan kosong. Kosong tolak apa? Cikgu nak kamu bacakan je. Kosong tolak Kosong tolak 5. Negatif 5. kosong tolak negatif 5. Sebab negatif 5 tu yang dah dibagi. Tolak memang rumus. Rumus dengan nilai yang dibagi tak sama. Jangan kamu rapatkan. Jangan cakap, oh dari negatif tak boleh. Tak ada. Itu berbeza. Okey lagi? X1. 10 tolak kosong. 10 tolak kosong. Okey, jawapan akan dapat berapa? Jawapan akan dapat berapa? Negatif 5 per 10. Salah? Dia mesti dia samakan negatif tu. Sama tak jawapan awak dengan cikgu? Kosong tolak 5. Sama tak? Tak. Tak sama. Awak sebut sama tapi awak kira tak sama. So ada kesilapan di situlah. Okey, kosong negatif memang rumus. Okey, negatif 5 tu memang huruf. Memang tanda bagi nombor tersebut. Jadi dia kena berbeza. So negatif 5 bahagi 10 dapat berapa? Sekejap ya. Okey, dapat berapa? 5. Dapat 5 per 10. Jadi jawapan last akan dapat berapa? 0.5. Tidak dibenarkan dapat 0.5. Cikgu cakap banyak kali kan tadi. Kamu kena tekan APC supaya jawapan awak standardized dia jadi pecahan. Macam ni. 1/2 cikgu. 1/2. Okey, seterusnya I. Yang I ni kamu abaikan yang sini. Buat sini je, J dengan K tu. Okey, kira sekarang. Okay, siapa yang dah dapat? Cikgu saya tak dapat. Orang lain dulu Cem. Suruh orang lain. Cikgu ada 50 student. Kita bagi orang lain juga. Ya. Kita tengok orang lain, kawan lain ada boleh jawab tak? Nanti tak ada baru cikgu panggil Cem. Ya. Orang lain pun kena kira. Cikgu tak nak seorang je yang dapat. Kamu lain, kamu tengok kamu tak mencuba. Jangan malu, kamu cikgu nak suara je, cikgu bukan nak tengok bukan buka kamera. Saya cikgu. Okey, siapa tu? Farhana. Farhana. Okey, cuba Farhana. Negatif 0 tolak 8. Negatif kosong memang tak ada negatif. Negatif kosong tak ada negatif. Awak nak mula dengan apa? Y1 awak apa dia? Awak sebut tadi negatif kosong. Kosong mana ada negatif? 0 tolak 8 Okey, kosong tolak 8. Itu betul. Lagi? per 4 tolak 0.
Per 4 tolak kosong. Okay, good. Lagi? Akan dapat berapa? 8/4. Alah. Awak tengok kosong tolak 8 berapa? Awak kena kira betul-betul tu. Kosong tolak 8 berapa? Negatif 8. Negatif 8 Farhana. Jangan kamu anggap dia 8 tolak kosong. Kamu masih lagi menggunakan kalkulator kosong tolak 8. Sebab dia akan efek pada jawapan awak tu. Kesian nanti kan. Kamu dah masukkan betul tapi nilai masih salah. Okey, so kamu akan dapat negatif 8/4. Jadi jawapan akhir berapa Farhana? -2. Negatif 2. Okey, so bila jawapan negatif 2 nilainya negatif, dia berpadanan dengan condong dia daripada atas ke bawah. Sebab kita dah belajar kan atas ke bawah dia jadi negatif. Okey, terima kasih Farhana. Tengok siapa nak buat J? Siapa nak buat J? Siapa nak jawab J? Kalau boleh 2 daripada 2A, 2 karisma, selain Cheng. Okay, jom kita bagi kawan-kawan lain pula ya. Cikgu nak bagi nilai ni PBD kamu ni. Di samping kamu tak return soalan, tak return jawapan, jadi cikgu kena tengok. Anak murid cikgu ni boleh respon tak melalui lisan? Berani tak dia jawab melalui lisan? Macam tu cikgu nak nilai sebenarnya. Bukan cikgu nak kenakan anak murid cikgu tak ada. Kalau nak kenakan anak murid cikgu dah lama cikgu buat macam tu. Cikgu nak anak murid bercakap sahaja. Okay, cuba anyone? Belum kira pun saja nak cuba sekali pun tak ada masalah. Cikgu, Munirah nak Munirah, okay Cikgu Munirah dulu ya nak share. Okay, Munirah. 1 tolak 3. 1 tolak 3. Negatif 1 tolak 5. 1 tolak 3. Bahagi negatif 1 tolak 5. Okey, kamu dapat berapa tu? Dapat negatif 2. Okey, kejap ya. Negatif 2. Negatif 2 bahagi negatif 6. Bahagi negatif 6. Jadi dapat berapa? 1/3. 1/3, betul. Okey, so 1/3 pecahan positif. So positif 6 lah. Dia daripada rendah ke atas. Dia jenis bentuk positif. Thank you Munirah. Okey. So pelajar kat sini, kalau pelajar buat K, L, jadikan dia sebagai latihan. Latihan ya. Okey. Tak perlu return. Tak perlu return. Okey. Tak perlu return. Okey. Nanti minggu selepas cuti sekolah ada kelas, cikgu akan semak bahagian yang tak return ni. Okey, jadi kamu kena buat. Okey, yang MN, macam mana nak tahu MN ni cikgu? Okey, jom kita tengok. Yang ni pun latihan tapi cikgu akan bagi sedikit overview lah. Latihan. Okey, latihan kat sini tengok. Kalau kat sini, kamu tengok ya, 0.4 ni. Dengan T. Macam mana ni cikgu? Ni nak guna koordinat ke? Nak guna pintasan ni cikgu? Okey, untuk cikgu suka anak murid cikgu guna pintasan. Guna pintasan. Macam mana nak tahu pintasan cikgu? Sedangkan kat T ni, kita tak tahu. Lah, kat T ni kan senang. Bawah 2, atas 4, tengah-tengah dia berapa agak-agak tu? Pintasan dia. 3. Berapa? 3. So kat sini, kamu boleh remark dia. Pintasan Y sama dengan 3. Kan dah senang. So kat sini bawah ni pintasan apa? Pintasan X sama dengan berapa tu? Dapat baca tak pintasan X? Berapa tu? 0.4. Ya betul. Negatif 0.4. So bila kamu guna pintasan, kamu kena guna formula pintasan. Okey, yang ini tak ada masalah N sebab ada koordinat. Dia ada koordinat, ada jarak mencancang, jarak mengufuk. So terpulang pada kamu. Cikgu, kalau saya nak guna JC, jarak cancang
bahagi jarak ufuk boleh ke cikgu sebab ada nombor 4 dengan nombor 5? Boleh, tak ada masalah sebab jawapan kamu akan sama bagi pelajar yang guna Y1 tolak Y2. Okey, ni. Sama je jawapan kamu. Y1, X2 tolak X2. Sama jawapan. So jangan risau. Contoh Farhana pergi guna jarak cancang bagi jarak ufuk. Tiba-tiba Balkis pula guna X1 tolak X2 bagi X1 tolak X2. Macam tu kan, Y1 Y2 tu. Jawapan tetap sama. Okey, sebentar Okey, kejap Okey, sorry. Aku dengan P pun jadikan kamu punya latihan. Okey, tak perlu return, kamu buat. Okey, ini pun latihan 2 koordinat. Okey, ini pun latihan. Sebab memang cikgu bagikan yang ni sampai ni. Okey, kita tengok U dengan V, W dengan X. Yang ini sebabnya mesti akan ada wujud kekeliruan. Okey, kita tengok U. Kecerunan titik A dan titik B diberi kat situ. So kita ada 2 koordinat kat situ. Kita guna formula. Ni. Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Kamu masukkan kat situ. Sebab apa kita nak tengok? Bila soalan tak ada gambar rajah, dia bagi ayat macam ni, apa jawapan yang kita akan dapat? Yang ini kita nak tengok. So masukkan Y1 kamu. Okay, Y1 kamu mungkin 9 tolak 0 bahagi 5 tolak 5. Everybody kena tengok sebab lepas ni kamu nak kira surprisingly jawapan dia apa kat sini nanti.
Okey, siapa dapat jawapan? Siapa dapat jawapan? Dah left ke semua? 4 cikgu. 4? Sampilan cikgu. Dapat berapa Najia? Ha? 9. Kamu dapat 9 per Kosong. Kosong. Betul. 9 per kosong boleh dapat tak? Cuba tengok kereta. Boleh. Boleh. Boleh tak? Tutup lah. Tak. Tak, kamu akan dapat 9 per kosong. Dapat math error betul? Ya. Betul. Sekarang kamu star kan untuk soalan macam ni. Jika kamu dapat math ini membawa maksud tidak tertakrif. Ini yang bermaksud tak tertakrif. Kenapa tak tertakrif? Kamu ada RM9 nak sedekahkan kat orang. Orang tu dah kaya raya. Tu tak ada siapa-siapa pun miskin. So bernilai tak RM9 kamu? Tak. Tak lah. Maksudnya semua orang dah kaya. So duit kita nak bagi sedekah tu, nak bagi sumbangan tu tak bernilai. Macam ni lah cerita dia. Okey, 9 bagi kosong. Tak ada siapa pun yang nak terima. So tak tertakrif. Okey, dalam erti kata kecerunan membawa maksud, garis yang koordinat ini adalah dalam keadaan tegak macam ni. Bila keadaan tegak macam ni, koordinat kita kecerunan tu tidak tertakrif. Okey, kecerunan tak tertakrif. Okey, kita cuba soalan V. Kita cuba soalan V. Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Berapa? Masukkan nilai dia. Apa tolak apa? Last sebelum cikgu overview topik. Apa dia? Apa tolak apa? 5 tolak 5. 5 tolak 5 bagus. Per? Tolak 5. Tolak 5 bagus. Dapat jawapan berapa anak murid? 0 per 15. 15. Okey, cuba tengahkan kalkulator 0 per 15 dapat berapa? Kosong. Dapat kosong. Okey, so bila dapat kosong tak sama macam tak tertakrif tadi Kosong bermaksud garis yang kita buat itu, garis yang soalan tanya itu adalah dalam keadaan landai macam ni. Bermaksud tak ada kecerunan. Macam tiap-tiap hari selama hari ni kita jalan di lantai, di tanah tu, garis kecerunan di kita landai. Tapi jawapannya memang kosong lah. Ini jawapannya memang kita terima. Jangan pula kamu kata, oh kosong pun tak tertakrif. Tak, kosong adalah kosong. 9 per kosong tak tertakrif. Itu math error. So kamu kena bezakan antara tak tertakrif dengan kosong. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, bawah ni latihan. Cikgu akan rimak. Okey, selepas cuti cikgu akan buka balik semula paparan ni. Kita tengok jawapan masing-masing. Okey, dengan syarat tanggungjawab tu pada diri kamu, kamu pun kena buat. Okey, itu sahaja. Yang nombor 2 cikgu tak berniat untuk sambung because of cikgu nak highlightkan untuk soalan-soalan yang masuk ke dalam pentas. So seminggu ni kamu ada masa untuk buat revision. At the same time kamu ada kebenaran merentas. So kalau kamu follow siapa-siapa merentas daerah,
please ingat balik semula yang kamu ada tanggungjawab untuk buat revision. Okay, please. Siapa yang ada modul-modul 1 sampai bab 2 ni tolong tandakan. Cikgu akan cerita daripada awal. Okay, so kamu take note cikgu. Nanti kamu screenshot bagi kat kawan-kawan. Kawan-kawan tak masuk dia untunglah sangat. Dia untunglah. Dah tak masuk.